Hai semua, hari ini kita akan belajar chapter 1 Force and Motion 2. So dalam chapter ni kita ada 4 subtopik: resultant force, resolution of forces, forces in equilibrium dan elasticity. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar resultant force. Mari kita lihat dalam figure 1.1. Okey, ini adalah game tarik tali lah. So, kalau awak tengok, sebelah kiri orang akan tarik tali ke kiri, sebelah kanan orang akan tarik tali ke kanan. Alright? Dan pemenangnya kita tentukan dengan tengok pada flag ni. Which side the flag will move? Sama ada ke kanan atau ke kiri lah. So, katakan flag ni bergerak ke kanan menunjukkan orang sebelah kanan tarik dengan daya yang lebih besar daripada orang sebelah kiri. Okey, katakan flag ni tidak bergerak menunjukkan orang sebelah kiri tarik dengan daya yang sama dengan orang sebelah kanan. Okey, jom kita sambung tengok. Dalam situasi satu, okey, bila kita ada satu satah ataupun plane macam ni, so sebelah kiri kita ada participant A dan dia tarik ni kita labelkan FA lah, dan sebelah kanan kita ada participant B dan kita labelkan dengan FB. So bila mereka berdua tarik dengan daya yang sama, katakan sebelah kiri tarik dengan 500 Newton, sebelah kanan pun 500 Newton. So kalau tengok sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, so bila kita nak tengok beza dia, tak ada beza lah. Sebab itu flag ni tidak bergerak. So bila flag ni tidak bergerak, maka kita akan kira resultant force ialah 0. Okay, actually dia adalah satu arah macam ni. Katakan awak pilih arah ke kanan ni semua positif. Semua positif ke kanan. So maknanya kalau ke kiri dia akan jadi negatif lah. So resultant force ni sebenarnya ialah jumlah force ni dalam satu satah ni lah. Okay, let's say yang ke kanan tadi, okay, yang ke kanan ni 500 Newton ke kanan, yang ke kiri pun 500 Newton. So sebab tahu yang arah kanan positif, maka kalau arah berlawanan ni mestilah negatif. So kita boleh buat resultant force sama dengan FB tambah FA. Okay, since kita tahu FB ni arah ke kanan, maka dia positif lah. Tapi FA ni dia arah kiri, so FA ni sebenarnya dia akan jadi tolak. So dia akan jadi FB tolak FA, which is kalau 500 tolak 500 awak dapat 0 Newton, menunjukkan resultant force dia 0. Maka tidak ada pemenang, bendera tak bergerak. Okay, kita tengok situasi 2. Okay, bila FB, force yang dihasilkan, yang diberi oleh participant B ni lebih besar daripada force A. So maknanya apa? Katakan sini mungkin 500 Newton, sebelah kiri ni hanya 250 Newton. So kita tahu FB lagi besar daripada FA, maka mestilah yang besar akan menang. So dia akan bergerak ke kanan. Okay, ataupun dalam bentuk formula kita boleh tulis F sama dengan FB tambah tolak FA. Kenapa tolak? Sebab dia arah bertentangan. So jadi 500 tolak 250. So awak dapat 250 ni. Ini adalah dia punya resultant force. Okay, resultant force ni, since jawapan awak positif, maksudnya dia ke kanan lah. Sebab tadi you assume ke kanan semua positif kan. Manakala kita tengok situasi 3. Okay, katakan participant A tarik dengan daya yang lebih besar, maybe 700 Newton, manakala participant B tarik dengan 500 Newton. So kita nak kira resultant force dia sama. Resultant force sama dengan, okay, macam tadi awak anggap ke kanan semua positif kan. So 500 ni ialah FB tambah ke kiri negatif, so tolak FA, which is dia adalah sama dengan
500 tolak 700. Dan awak dapat jawapan akhir awak negatif 200 Newton. So negatif ni menunjukkan dia arah berbeza lah. Macam tadi awak assume ke kanan ni positif, maka bila dia negatif maksudnya dia ke kiri. Sebab itu bendera ni gerak ke kiri. Basically ni adalah konsep resultant force, iaitu jumlah force pada satu objek. Okay, so kita nak tentukan determining a resultant force. A resultant force is the vector sum of the forces. Nampak? Sum of the forces acting on a point. How do we determine? So katakan kat sini awak ada dua force berbeza. Maybe ini FA, ni FB. Since dua-dua ni dia ditarik pada arah yang sama, iaitu ke kanan, so macam kita buat tadi, force sama dengan FA plus FB. Since dua-dua ni arahnya sama, maka simply tambah 6 tambah 8 dan you get 14 Newton ialah resultant force to the right. Okay, macam ni lah. Okay, tengok pula kalau dia arah berbeza. So macam kat sini, okay, resultant force sama dengan, katakan masih lagi ambil ke kanan positif, so 6 tambah 8 ni dia pergi ke kiri, so tolak 8. So akan dapat negatif 2 Newton. So kalau dia tanya magnitude of the resultant force, magnitude ialah 2 Newton, tapi direction dia to the left. Okay, ini kalau kita punya forces ni adalah pada satu satah. Meaning satu satah ialah dia mendatar macam ni, Macam ni kalau dia bukan macam ni, dia macam ni kalau dari sini, arah lain. Okay, saya tengok kat sini. Okay, katakan forces awak adalah pada sudut 90 darjah. So awak nak ke mana kan? Dia tak ke kiri, ke atas, ke bawah. Ni ke kanan. Ini ke mana pula ni sebenarnya? Okay, so caranya mudah sahaja. Okay, ini actually dia adalah hypotenuse. Kenapa? Sebab actually you boleh sambung, you boleh pindahkan ni, pindahkan kat sini. So you akan dapat satu segitiga 90 darjah. Dan untuk sambungkan, awak sini tarik ke sini dan dia akan dapat dia punya hypotenuse lah. Dan hypotenuse ni ialah merujuk kepada dia punya resultant force. Okay, kalau ini tadi 8 Newton, sini 6 Newton, so boleh tak cari F? Boleh, gunakan teorem Pythagoras macam ni. Kita guna F sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, puncakan awak dapat 10. So resultant force kat sini sama dengan 10 Newton. Lengkap tak? Tak lengkap sebab kita tak ada direction. Kita dah ada magnitude dia. Dah ada magnitude, tapi directionnya ke mana? So dalam kes ni directionnya ialah sudut ni. So macam mana nak kira sudut ni? You guna juga teorem Pythagoras lah. Okay, katakan you guna tangent opposite over hypotenuse. Opposite over adjacent. So you boleh buat tangent theta ni sama dengan 6 bahagi 8 macam ni, 6 bahagi 8, and then you calculate, you dapat theta sama dengan 36.9 degree. So maknanya resultant force untuk objek ni kepada objek ni ialah 10 Newton pada sudut 36.9 degree. Sudut tu dari sinilah, dari horizontal ni. Okay, so basically untuk forces yang membentuk 90 darjah. Sekarang macam mana pula kalau forces tu tak 90 darjah? Okay, kita tengok kat bawah ni. Katakan satu force dia ke kanan, satu lagi force dia sengit sikit ke sini. So sama je, mudah je sebenarnya. Dia adalah tengah-tengah kat sini, resultant force dia. Okay, resultant force dia bukan satu pusingan. Contohnya kan, you buat sini F, sini F2, sini patah balik. Ni resultant force. Bukan dia adalah daripada point yang sama menuju ke point akhir, tapi yang paling pendek ke sini, arah dia ke sini. Okay, so kita tengok semula untuk forces yang bukan bersudut 90 darjah. Ada dua kaedah. Yang pertama, you buat kaedah triangle of forces.
Okay, katakan tadi you pindah kat sini kan, asal kat sini, so you pindah kat sini sebelah dia, and then sudut tu make sure betul lah. Kalau sini tadi adalah alpha, so bila pindah sini alpha kat sini lah. Okay, and then you dah dapat dua forces ni, you sambung je, sambung untuk cari resultant, untuk cari resultant force. Ni adalah F dia. Okay, so nak kira macam mana? Adalah cara dia nak kira tu macam mana. Okay, ataupun selain daripada kaedah triangle ni, you boleh guna kaedah parallelogram. Basically you lukis macam kuih lapis lah. Okay, cara lukisan ni nak yang paling tepat, you kena guna jangka lukis. So ukur panjang sini ke sini, dan letak kat sini hujung tajam tu, tandakan satu. Lepas tu ukur pula sini ke sini berapa panjang. Okay, kemudian yang tajam tu cucuk kat sini, tandakan lagi satu. So dia dapat persilangan kat sini. So maknanya sini sambung sini ke sini adalah sama dengan F1, sini ke sini sama dengan F2. So in the end, tengah-tengahnya you dapat yang sama lah. Okay, sudut untuk resultant force. Okay, right. So ni adalah dua kaedah untuk you cari resultant force bila bila forces tu bukan pada satu sata yang sama dan juga bukan pada sudut 90 darjah. Okay, triangle and parallelogram. So okay, ni tak apa, skip. Okay, sekarang kita tengok example kat sini. Resultant forces ni dia ada banyak contoh ada banyak situasi di mana kita dapat cari resultant force. Basically dalam dunia ni sekeliling awak penuh dengan resultant force. Contohnya buku atas meja, kerusi, handphone awak dekat atas katil, peti ais dekat tepi dinding kan. Semua tu ada resultant force. Dan resultant force ni kita boleh gambarkan melalui free body diagram macam ni, free body diagram of an object. Iaitu apa? Kita labelkan dekat mana forces yang ada pada objek tu pada satu masa. Contohnya buku yang ada dekat atas meja ni, okay, pada satu masa dia ada weight, dan pada masa yang sama juga dia ada normal reaction. Okay, apa itu normal reaction? So basically normal reaction ni ialah keseimbangan untuk kita counter balik weight tu. Sebab apa? Okay, buku ni terletak atas meja, dia tidak bergerak. Maksud tidak bergerak, dia tak terapung, dia juga tak tenggelam ataupun jatuh ke meja bawah kan, tak. Menunjukkan walaupun buku ni ada berat, ada weight dia, ada satu force yang menghalang daripada weight buku tu untuk hancurkan meja ni dan jatuh ke tanah. Dan itu kita panggil normal reaction, kita label sebagai R. Okay, dan normal reaction ni dia daripada permukaan yang rata ni lah. Permukaan ni bukan daripada tengah-tengah buku, bukan daripada atas buku, tak, tapi dia dari permukaan. Sebab permukaan ni yang halang weight buku ni. So basically sebabkan buku ni stationary, tak bergerak, maka kita boleh katakan weight dia sama dengan normal reaction. Sebab itu buku ni terletak dekat atas meja. Contoh lain, kalau awak pergi tengok dekat tanah jerlus kan, tanah jerlus, macam mana orang boleh tenggelam kalau dia masuk dekat tanah jerlus? Sebab weight dia lagi besar dari normal reaction dia daripada tanah tu. Sebab itu dia tenggelam. Okay, normal reaction tak cukup. Set ni satu contoh. Kemudian kita ada back on an inclined plane. So inclined plane dia ada dua permukaan kat sini. Yang dalam rajah ni kita ada dua permukaan. So bila back ni letak macam ni, walaupun ni horizontal, weight dia will always menjunam ke bawah. Sebab weight ni disebabkan apa? Sebabkan gravity. Dan gravity tu always directly ke bawah, bukan ke sini Okay, ramai orang selalu salah, dia buat weight ke sini. Bukan, weight tu ke bawah, directly ke bawah. Okay, bila kita ada weight ke bawah, okay, walaupun kita tahu dalam ni normal reaction ni nak lawan dengan weight, tapi kita dah tahu dah normal reaction ni mestilah daripada permukaan.
So daripada permukaan dia bersudut 90 darjah macam ni, permukaan ni, so dia 90 darjah. Sebab itu kita ada normal reaction ke atas bag ni, ke atas macam ni. Walaupun weight dia ke dalam, ke bawah macam ni weight, tapi normal reaction dia daripada permukaan. Okay, lagi satu untuk permukaan dekat wedge ni. Okay, walaupun weight ni satu sahaja ke bawah, weight of bag ni satu, tapi sebab kita ada satu lagi permukaan yang bersentuhan dengan bag ni, yang menghalang bag ni daripada ke sini, so kita ada normal reaction daripada wedge ni lah, daripada bongkah ni. Dan normal reaction ni mestilah bersudut 90 darjah. Okay, kemudian kita tengok mana ni, trailer. Okay, trailer ni pula. Okay, sekarang ni trailer ni dia bergerak ke kanan. So maksudnya bila dia bergerak ke kanan, kita tahu force antara kiri kanan ni tak seimbang. Maksud tak seimbang, dia tidak samalah. Contohnya macam tadi kita tengok kenapa bendera tu tak bergerak kan. Bendera dekat tarik tadi tak bergerak sebab force kiri sama dengan force kanan. So dalam kes ni dia bergerak ke kanan, direction of motion ke kanan, menunjukkan force ke kanan lebih besar daripada force ke kiri. Okay, dan kita tengoklah force ke kanan ni kita ada pulling force. Okay, pulling force ni actually daripada engine ni lah, kita panggil dia thrust engine. Kemudian pulling force ni dilawan dengan apa? Tayar ni bergeser dengan jalan, kita ada frictional force. So kanan ni lebih besar daripada kiri ni, daripada frictional force. That's why kita dapat pergerakannya ke kanan. Manakala awak tengok trailer ni dia berada atas permukaan jalan raya, dia tidak terapung, tidak juga tenggelam ke dalam tanah, menunjukkan dia punya vertical force dia equivalent. Equivalent maksudnya apa? Seimbang. Maksudnya katakan weightnya ke bawah dan kita juga ada normal reaction yang sama ke atas. Okay, sebab itu kita punya trailer ni statik ataupun dia kekal atas permukaan. And then tengok pula dekat sebelah ni, ni roket. So kalau tengok roket ni, adakah dia statik dekat atas udara? Tidak. Dia mencut ke atas, direction of motion dia ke atas, menunjukkan vertical force dia tak seimbang. Atas lebih banyak daripada bawah. Kenapa? Sebab tu dia boleh bergerak ke atas. Okay, that's why kita ada force ke atas. Force ke atas ni disebabkan engine. So bila force disebabkan engine, kita label dia thrust. Dan dia ada weight ke bawah sebabkan ada gravity lah. Okay, dan dia bukan setakat ada weight ke bawah, dia juga ada air resistance. Okay, air resistance ni bergantung kepada motion of the objek. Katakan objek ni bergerak ke atas, maka air resistance ni akan lawan ke bawah lah. Sebab apa? Sebab kita tahu dekat sekeliling kita ada partikel udara. Okay, kalau objek bergerak ke atas, maka udara tu akan bergeser lawan ke bawah. Kalau objek bergerak ke kanan, udara tu akan bergeser gerak ke kiri lah. Tapi dalam kes ni udara tu kita abaikan, kita gantikan dengan frictional force. Ini dah merangkumi lah ni. Okay, so disebabkan force ke atas lebih besar daripada force ke bawah, that's why lah roket ni boleh naik ke atas. Alright, so kat sini kita tengok Newton second law of motion. Kita ada cakap force equals to ma ni. Force equals to ma. Maksudnya kita boleh cari force dengan cara mass darab dengan acceleration. Tapi force ni apa sebenarnya? Okay, bila pada satu-satu objek ada, awak dapat kira jumlah force yang dikenakan ke atas objek tu, maka force ni ialah actually resultant force. Contohnya kat sini, okay, dalam ni objek in stationary state. Bila stationary, dia tidak bergerak. Bila tidak bergerak, acceleration kosong. So maksudnya bila tidak bergerak, dia tak gerak ke depan, tak bergerak ke belakang, maka kita tak payah labelkan depan belakang lah, sebab tak ada, sebab tak bergerak. Cuma sekarang ni dia ada atas permukaan jalan raya. Therefore bila dia ada atas permukaan jalan raya, kita tahu weight dia sama dengan normal reaction. Okay, that's why dia kekal atas permukaan jalan raya.
Okay, so kat sini weight of car sama dengan normal reaction. So kita tahu resultant force kosong tadi sebab apa? Dia tidak bergerak ke depan atau ke belakang sebab acceleration 0. Dan berbalik kepada formula F equals to ma, tak kira lah berapa berat pun kereta ni, sebabkan acceleration 0 maka force dia kosong, which is force ni ialah resultant force. Okay, and then kita tengok pula object moving with a uniform velocity. So bila dia bergerak dengan uniform velocity, maksudnya objek ini bergerak ke depan. Okay, tapi kita tengok uniform velocity menunjukkan acceleration dia masih lagi 0. So bila acceleration 0, dia punya resultant force depan belakang ni adalah kosong. Okay, bila kosong tapi dia ada thrust, ada friction. So kita boleh kata thrust ni force ke depan sama dengan force ke belakang, iaitu frictional force. That's why kita kata engine thrust sama dengan frictional force. Okay, dan kita dapat constant velocity lah ataupun uniform velocity. Dan weight ni masih lagi sama dengan R sebab kereta ni bukannya kereta terbang ataupun bukannya tenggelam ke dalam tanah. Okay, and then tengok pula situasi yang ketiga, object moving with a uniform acceleration. Acceleration dia ada nilai. So you boleh cakap F dia ada nilai lah. Sebab apa? F sama dengan ma. So bila dia ada acceleration dan dia ada mass, maka you tahu dia ada force. Bermakna force ni ialah resultant force. Dan sebabkan kereta ni bergerak ke depan, maka you tahu resultant force dia ke depan. Maksudnya tahu dia punya resultant force ke depan, menunjukkan force ke depan lebih besar daripada force ke belakang. Sebab itu kalau dapat resultant force ke depan, that's why you dapat acceleration pun ke depan. Okay, so sebab itu kita dapat thrust lebih besar daripada frictional force. So kita boleh kira resultant force tadi, walaupun formula dia resultant force sama dengan ma, tapi dia juga adalah sama dengan force ke depan tolak force ke belakang. Okay, so daripada sini you actually boleh kira macam-macam lah. Katakan formula asal F sama dengan ma, tapi kita tahu resultant force untuk kereta ni juga sama dengan thrust tolak Fr. So daripada formula ni you boleh tulis T tolak Fr sama dengan ma. So banyaklah benda you boleh kira dari sini. You boleh kira thrust, you boleh kira frictional force, you boleh kira acceleration, you boleh kira mass. Okay, so sekarang kita tengok example 1. Okay, example 1, figure 1.7 shows a coconut of mass 2 kg falling with acceleration of 9.0 meter per second squared. So sketch the free body diagram. So bila soalan kata sketch the free body diagram, maksudnya menunjukkan apa force yang ada pada coconut tu. Sekarang ni coconut ni jatuh ke bawah. Okay, you boleh tulis, you boleh lukis. Okay, sebab dia jatuh ke bawah, dia katakan ni coconut tu ke bawah, kita ada weight. Okay, so bila kita ada weight, kita ada apa lagi? Kita ada atas adalah air resistance. Okay, sebabkan dia jatuh ke bawah menunjukkan weight dia lebih besar lah daripada air resistance tu, right? And then kat mana? Okay, soalan B, calculate the resultant force acting on the coconut. So awak tahu tadi kita dah tengok formula ni, formula resultant force. Di sini boleh kira ni kan. So ini sama je lah. Ini kalau dia bergerak horizontal, kalau dia gerak vertical, awak tukar ni W dengan air resistance ke ataupun thrust ke, ikutlah apa yang ada kat situ. Okay, dalam kes ni kita nak kira resultant force. Awak tahu formula F equals to ma. F ni menunjukkan resultant force. So since you dah ada mass coconut dan you ada acceleration, so you terus substitute 2 darab 9. So you dapat resultant force acting on the coconut ialah 18 Newton. Okay,
Dah soalan B. And then soalan C, state the direction of resultant force. So since coconut ni jatuh ke bawah, maka you tahu resultant force dia ke mana? Downward. Okay. And D, what is the magnitude of the air resistance acting on the coconut? So you dah tahu tadi, coconut ni jatuh ke bawah, dia ada W, dia ada air resistance R. Dan ini dua ni kita boleh ganti dalam F. Sebab apa? Sebab resultant force sama dengan MA, dia juga sama dengan weight tolak R. Sebab apa? Dia jatuh ke bawah, maknanya weight lagi besar daripada R lah. So ini you boleh gantikan dalam ni resultant force ni. So tulis weight tolak R sama dengan 18. Sebab apa 18? MA 18. So you nak cari apa? Nak cari air resistance. So awak tahu tak weight coconut berapa? Mestilah tahu. 2 kg. So weight ni 2 darab 9.81, kemudian tolak 18 sama dengan R. Ni pindah je lah. And then finally dapatlah R sama dengan berapa? R sama dengan berapa? Mana jawapan dia? R sama dengan 1.62. Okay. Ini tadi yes. So ini kira lah, tekan kalkulator dapat jawapan. Okay, you boleh refer step dalam example 1 ni lah. Okay. Dan tengok example 2. Dia cakap passenger of mass 60 kg is in a lift. Dia suruh sketch the free body diagram using symbol W to represent the weight and R of the normal reaction. So dalam gambar dah ada dah W daripada center of gravity ataupun center of mass lelaki ni ke bawah W, and then normal reaction daripada permukaan lantai ke atas. So ni dah lengkap lah ni. Okay, kemudian soalan B, calculate the magnitude of the normal reaction when the lift is stationary. So bila lift stationary tak bergerak. Okay, tak bergerak maksudnya apa? Maksudnya tak bergerak maksudnya weight sama dengan R. So weight sama dengan R. So bila weight sama dengan R, dia suruh cari apa? Dia suruh cari normal reaction. So R mestilah sama dengan berapa weight lelaki ni? 60 darab 9.81. So you tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia untuk weight lelaki ni. Berapa ni kira macam ni lah. Okay. Kemudian dia suruh cari soalan 2, moving upward with an acceleration. So dia bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, maksudnya normal reaction lagi besar daripada weight lah, sebab dia bergerak ke atas, dia ada acceleration. So you boleh buat ni tadi nombor 1, nombor 2 pula okay, tahu F sama dengan MA, dan F ni sebab dia bergerak ke atas, maka R lebih besar daripada W. So R tolak W sama dengan MA. And then dia suruh cari R. R sama dengan MA tambah W. So apa M, apa A? M awak tahu, M adalah 60, acceleration 1.2, and then you ada W, weight tadi yang atas adalah 588.6. 588.6. So kira macam ni, you akan dapat nilai normal reaction. Macam ni lah. Okay, nampak? Dapat ni, dapat jawapan. Kemudian soalan last, moving with uniform velocity. So bila uniform velocity, you tahu uniform velocity menunjukkan acceleration dia kosong. Dia bergerak dengan acceleration kosong. Bila acceleration kosong, you tahu resultant force sama dengan kosong. Bila resultant force sama dengan kosong, maksudnya W sama dengan F, sama dengan
R. So bila W sama dengan R, jawapannya ni lah, sama dengan yang sini. Okay. And then last sekali tengok example 3. Okay, diagram figure shows trolley mass 1.2 kg. Trolley mass dia 1.2 kg being pulled on a table by a load through a pulley. The trolley move with an acceleration against friction. So maksudnya trolley ni bergerak dengan acceleration dan ada friction kat bawah ni. Okay, so kita tengok soalan A. Sketch the free body diagram of the trolley and the load. So ada dua lah kena lukis. So kalau dekat trolley load. So kalau nak lukis ni, make sure you lukis lengkap. Okay, untuk trolley, first sekali sebab dia ada atas permukaan, maka dia ada weight dan dia juga ada normal reaction. Dan dia bergerak ke kanan. Force ke kanan ni ditarik oleh tali kan. So tali ni adalah tension. Dan dia ada frictional force kat sini. So dia adalah FR. Okay, ni untuk trolley. Manakala untuk load ni ada mass. So dia ada weight lah. Dan dia juga ada tarik ke atas. Tarik ke atas ni ialah T juga, tension, sama dengan yang sini. So ini adalah free body diagram dia lah. Soalan example 3. Kemudian soalan B, compare the weight of the trolley with the normal reaction. So weight of trolley with normal reaction, so mesti compare. Kalau compare, jawapannya adalah same lah. Sebab apa? Sebab dia berada atas permukaan. Okay. Kemudian yang C, calculate the resultant force acting on the trolley F. Dia suruh cari resultant force. So awak tahu formula untuk resultant force F sama dengan MA. Sekarang ada tak mass trolley? Ada. Ada tak acceleration? Ada. So boleh kira. Terus kira. So mass trolley tadi ialah 1.2 and acceleration ialah 4. So kira you dapat 4.8 Newton. Itu adalah resultant force acting on the trolley lah. Kemudian soalan D, calculate the tension in the string pulling the trolley. So awak tahu resultant force ni tadi dia ke kanan. Sebab apa? Tension ni lebih besar daripada frictional force. Dan itu adalah sama dengan MA. So actually dia adalah tension tolak frictional force sama dengan MA. So awak nak cari tension. So tension sama dengan MA plus frictional force. MA awak berapa? 4.8 plus frictional force awak berapa? 6. So 6. So you jumlahkan, you dapat 10.8 Newton. Ini adalah nilai tension. Okay. So kemudian soalan E, what is the mass of the load? So awak tahu mass of the load ni kat sini kan. So you nak buat macam mana? Dia sebab string ni, sebab trolley dengan load ni bergerak serentak, maka acceleration ni sama dengan acceleration ni sebenarnya. Okay. Dan you tahu force sama dengan MA dan apa tu, resultant force untuk load ni dia adalah weight tolak T. Sebab apa? Sebab load ni bergerak ke bawah, maknanya menunjukkan weight lebih besar daripada tension. So sama dengan MA. So weight of load ni disuruh cari kan. Okay, disuruh cari mass. So biarkan weight dia sama dengan MA tambah tension. So MA dia apa? Berapa berapa sekejap. Oh yelah, M pun tak, mass pun tak ada. So ni kita kena keluarkan lah. Keluarkan sekejap So dia actually you kira weight tolak tension sama dengan MA. So MA pindah ke sana. So W tolak MA sama dengan tension. So W ni actually ialah M
G. MG. So gantikan, bukan faktorkan, dia akan jadi G tolak A sama dengan T. So nak cari mass, tension bahagi gravity tolak A. Ni nak buat macam ni, substitute je lah. Okay, so dalam ni ni apa ni, dia buat kaedah apa ni, kaedah lain ni. Sama je. Okay, kalau nak guna cara ni pun boleh, cara saya pun boleh. Okay, macam tadi ada F equals to MA, you tak tahu M, and then ni B ni apa ni, weight of the load ni disuruh label B. Itulah tak baca soalan. So weight of the load ni label B tau, bukan W. Salah lah ni sebenarnya ni. Ni sepatutnya B. Weight of the load ni ialah B. Kenapa ni? Apa pula W lah, ni adalah B. Okay. Apa lagi? Basically you guna ni pun boleh. Ni you pindahkan siap-siap. Ataupun you nak kira macam ni pun boleh. Okay. So basically sama je lah sebenarnya ni. Sama. Ini dapatlah jawapannya, mass of the load ni. Alright. So bermakna dah tamatlah kita punya chapter 1.1. So kerja awak ialah siapkanlah formative practice 1.1 ni dan submit dalam Microsoft Teams. Alright, so itu saja untuk hari ini. Thank you. Bye.